Selamat siang, nama saya Kolok Ming dengan metrik nombor A168031. Kumpulan kami akan present kitaran jualan dan kutipan. Objektif utama ialah memastikan semua akaun yang terlibat dalam kitaran jualan dan kutipan seperti akaun jualan dan akaun belum terima dilaporkan adalah benar, seksama dan mematuhi standard GAAP. Definisi hasil adalah aliran masuk kasar manfaat ekonomi semasa tempoh perakaunan yang timbul daripada aktiviti utama sesebuah entiti di mana kesan aliran masuk tersebut meningkatkan ekuiti selain peningkatan berkaitan sumbangan daripada peserta ekuiti. Pengiktirafan hasil. Hasil harus diukur pada nilai seksama. Syarat-syarat tertentu mesti dipenuhi sebelum hasil itu boleh diiktiraf, termasuk pemindahan risiko dan ganjalan pemilikan atas barang untuk dijual kepada pelanggan, kebolehpercayaan atas hasil daripada penyediaan perkhidmatan. Hasil yang diiktiraf adalah direalisasikan dan diperolehi. Apa itu direalisasikan? Iaitu apabila produk atau perkhidmatan ditukar dengan penerimaan wang tunai, perjanjian untuk pembayaran tunai atau aset boleh ditukar dengan wang. Diperolehi apabila produk atau perkhidmatan dihantar dan disediakan. Ini adalah jata alih proses pengiktirafan hasil. Pada mulanya, Jabatan Penerima Pesanan akan menerima pesanan daripada pelanggan dan hantar pesanan tersebut kepada Jabatan Teknologi. Jabatan Teknologi akan melekokan data dan data ini akan menghantar kepada Jabatan Perhantaran untuk membuat perhantaran. Lepas tu, Jabatan Perhantaran akan memberikan data tersebut kepada Jabatan Pembelan untuk membukakan resit. Dan Jabatan Pembelan akan memberi maklumat tersebut balik kepada Jabatan Teknologi Maklumat untuk mencatat sebagai data. Selain itu, Jabatan Teknologi akan memberikan maklumat tersebut kepada Jabatan Penerimaan Tunai. Jabatan Penerimaan Tunai adalah jabatan yang paling penting dalam sebuah syarikat. Perlukan banyak kawalan dalaman untuk jabatan tersebut. Dan akhirnya, maklumat-maklumat tersebut akan memberi kepada Jabatan Teknologi Maklumat untuk membuat data perakaunan. Sekarang saya akan membentangkan tentang jenis dokumen dan rekod. Borang pesanan. Borang pesanan ialah dokumen rujukan maklumat pesanan seperti jenis dan kuantiti produk atau perkhidmatan yang ditempat oleh pelanggan. Kedua, borang kelulusan kredit. Dokumen yang terhasil daripada prosedur formal dalam penyiasatan keupayaan kredit pelanggan. Ketiga, invoice jualan. Dokumen yang dibiarkan kepada pelanggan dan sebagai sumber rujukan untuk pengiktirafan hasil. Jurnal jualan. Jurnal jualan ialah laporan perakaunan yang merekod hasil jualan. Penyata akaun pelanggan. Dokumen maklumat jualan penerimaan tunai. Memorandum kredit pelanggan untuk satu tempoh. Ledger subsidiari akaun belum terima. Dokumen ini mengandungi semua akaun dan maklumat transaksi bagi setiap pelanggan. Laporan pesanan terbuka. Laporan harian yang mengenai proses tempahan pelanggan. Dokumen perhantaran, Bill of Landing, yang mengandungi maklumat mengenai jenis, kuantiti dan maklumat relevan tentang produk yang dipesan oleh pelanggan. Memorandum kredit. Memorandum kredit digunakan untuk merekod pulangan jualan, around dan rebate yang diisukan untuk pelanggan. Arahan pembayaran. Dokumen yang ada maklumat berkaitan invoice perlu dibayar
yang dihantar kepada pelanggan dan pelanggan memulangkan bersama bayaran untuk invoice tersebut. Imbangan juga umulan. Laporan bulanan bagi ringkasan bagi pelanggan akaun belum terima. Jurnal penerimaan tunai. Jurnal penerimaan tunai digunakan untuk menyimpang rekod transaksi perniagaan tunai perniagaan. Kebenaran menghapuskan kira. Digunakan sebagai untuk menggesarkan dan menghapus kira hutang ragut yang tidak dapat dikutip balik. Hai, nama saya Wong Jia Tse A168471 dan hari ini saya akan membentangkan kawalan dalam fungsi utama bagi kitaran jualan dan kutipan. Dan pertama sekali kita boleh melihat bahawa kemasukan pesanan iaitu pertama sekali, di mana pengasingan tugas antara Jabatan Penerima Tempahan dan juga Jabatan IT perlulah diasingkan untuk mengelakkan kesilapan dalam perekodan pesanan pelanggan. Ini juga boleh mengurangkan kesalahan nyata untuk pelanggan. Boleh menerima pesanan barangan dan juga perkhidmatan pelanggan ke dalam sistem mengikuti kriteria dan juga polisi pengurusan. Dan yang seterusnya, untuk tujuan dokumentasian, salinan pesanan perlulah dibuat untuk kawalan yang selanjutnya, iaitu kelulusan kredit ataupun penghantaran. Okey, dan yang seterusnya ialah tentang kebenaran kredit. Di sinilah salinan pesanan jualan dihantar kepada Jabatan Kredit untuk kelulusan jumlah kredit. Di sini juga kebenaran kredit menentukan sama ada pelanggan boleh membayar barangan dan perkhidmatan supaya pelanggan tidak membeli barangan secara hutang melebihi batasan kreditnya. Di mana kalau pelanggan membeli secara hutang melebihi batasan kreditnya akan menyebabkan kegagalan mereka untuk membayar hutang. Kelulusan kredit pesanan hanya diberikan kepada pelanggan yang sesuai untuk kepercayaan kredit. Dan yang seterusnya ialah perkapalan, di mana verifikasi dalaman iaitu kelulusan daripada pihak atasan adalah penting sekali untuk memastikan pesanan pelanggan dipenuhi, iaitu barangan dan kuantiti yang betul disampaikan kepada pelanggan. Dalam perkapalan juga pesanan telah selesaikan atau dihantar perlulah dikemukakan segera ke Jabatan Pembilang untuk tujuan pembilang. Di Jabatan Pembilang, barang-barang yang dibekalkan dan perkhidmatan yang disediakan diberikan dengan segera pada terma pembelian dan harga yang disahkan. Lepas tu perlulah menyesuaikan maklumat dalam dokumen penghantaran dan juga borang pesanan adalah sesuai dan tepat dengan invoice yang diisukan nanti. Dan mengeluarkan invoice jualan untuk barangan dan perkhidmatan yang digunakan, dan seterusnya memproses pelarasan seperti allowance, diskaun dan juga pulangan. Okey, selepas pembilang terdapat juga penerimaan tunai ataupun resip pelanggan. Di sinilah Jabatan Penerimaan Tunai perlu memastikan kutipan tunai dikenal pasti dengan betul dan segera dan seterusnya didepositkan di bank untuk tujuan keselamatan tunai dan juga mengelakkan kekurangan tunai nanti. Ini perlu menjadi polisi untuk memastikan tunai didepositkan secara harian. Dan seperti tadilah untuk mengelakkan daripada kecurian tunai atas keselamatan tunai perniagaan. Dan terus juga memproses resit tunai dari pelanggan dengan cepat. Cek yang dihantar oleh pelanggan perlulah ditujukan ke atas nama syarikat serta diluluskan oleh pengurus besar syarikat. Ini adalah verifikasi dalaman untuk Jabatan Penerimaan Tunai. Dan yang paling penting sekali adalah pengasihan tugas di antara pekerja yang menerima tunai dan juga pekerja yang menjaga akaun belum terima. Dan yang seterusnya adalah mengenai akaun belum terima dan juga ledger am. Dalam akaun belum terima, pekerja Jabatan Akaun Belum Terima perlulah memastikan semua pembilang, pelarasan dan kutipan jualan direkod dengan betul dalam rekod akaun belum terima pelanggan. Biasanya dilaksanakan oleh Jabatan Pembilang dan juga akaun berasingan di Jabatan Akaun Belum Terima. Dan seterusnya ialah Jabatan Ledger Am. Yang ini Ledger Am adalah mengenai semua ledger yang berkaitan dengan aktiviti jualan
selain daripada akaun belum terima, iaitu subsidiari. Meneliti penghapusan daripada Jabatan Pembilihan dan Penghantaran adalah penting dalam Jabatan Leja Am. Ini untuk memastikan semua hasil kutipan dan belum terima adalah diperuntukkan, diklasifikasi serta diringkaskan dalam akaun dengan betul dan tepat. Dan setelah kita lihat banyak kawalan dalam fungsi, kita dapat lihat bahawa pengasingan tugas adalah sangat penting sekali dalam satu kawalan umum untuk kitaran jualan. Ini kerana ia dapat mengelakkan potensi penipuan dan juga kesilapan berlaku dalam syarikat. Individu yang terlibat dalam menguruskan pesanan jualan, meluluskan kredit, penghantaran maka tidak harus mempunyai hak atau kuasa dalam ABT, iaitu akaun belum terima, dan juga mengenali ledger am dan sebarang alat penerimaan tunai. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa pengasingan tugas, pesanan jualan, meluluskan kredit dengan perekodan dalam akaun ABT, akaun belum terima penting kerana ia mendapat mengurangkan risiko kawalan dalaman, iaitu penyelewengan kuasa. Kita dapat lihat bahawa tanpa wujudnya pengasihan tugas dalam fungsi kredit dengan fungsi pembilihan boleh menyebabkan seorang individu mempunyai kuasa untuk meluluskan kredit seorang dan juga pembilihan pelanggan dengan sewenang-wenangnya. Maka berkemungkinan berlaku penjualan secara kredit kepada pelanggan yang tidak mampu untuk membayar balik. Dan risiko hutang lapor akan bertambah. Ini definitely. Dan yang seterusnya kita dapat lihat bahawa fungsi penghantaran dan juga fungsi pembilihan. Sekiranya seorang individu bertanggungjawab dalam penghantaran barangan dan juga pembilihan pelanggan, maka ia akan menyalahgunakan kuasa dan berkemungkinan berlaku penghantaran yang tidak diluluskan dalam prosedur pembilihan yang tidak tepat. Maka transaksi jualan tidak direkod mungkin berlaku dan juga kecurian barangan berlaku. Mungkin mereka pakat dengan pihak luar untuk membuat kecurian barangan. Dan yang ketiganya kita lihat dari fungsi ABT dengan fungsi leja am. Sekiranya seorang individu yang bertanggungjawab untuk merekod ABT dan leja am kedua-dua sekali, maka akan berlaku rekod dan penghantaran tanpa pengesahan ataupun mungkin yang tidak wujud sekali, di mana tidak menempati objektif existence. Ini juga akan menyebabkan transaksi jualan yang tidak direkodkan dan sama sekali ataupun kecurian barangan berlaku. Akhir sekali kita boleh melihat bahawa fungsi penerimaan tunai dan juga fungsi ABT. Ini sama juga sekiranya mereka kedua-dua mempunyai jawatan dalam kedua-dua fungsi, maka ini akan berlaku kesalahan rekod dan juga tunai kurang dicatat dalam buku akaun. Mereka mungkin boleh menyalahguna kuasa mereka untuk mendapat duit dan ini akan berlaku kecurian tunai. Seterusnya kita lihat bahawa inherent risk, iaitu risiko semula jadi, adalah faktor yang akan mempunyai risiko semula jadi dalam kesalahan nyataan material bagi kitaran hasil, di mana terdapat 4 faktor, iaitu berkaitan dengan industri, isu kerumitan dan juga perbalahan tentang pengiktirafan hasil, kesukaran untuk mengaudit transaksi dan juga bagi akaun, dan juga kesalahan nyataan dikesan dalam audit lepas. Okey, untuk pertama sekali adalah faktor berkaitan dengan industri. Dan faktor yang berkaitan dengan industri seperti keberuntungan itu major source of income, kesihatan, tahap persaingan dan juga kadar perubahan teknologi dalam mempengaruhi pengurusan salah nyataan hasil. Inilah semua berkaitan dengan sesuatu industri maupun dalam perniagaan itu sendiri. Tahap kawalan dan juga peraturan kerajaan turut mempengaruhi aktiviti jualan. Dan yang keduanya ialah isu kerumitan dan perbalahan tentang pengiktirafan hasil. Dalam ini, masalah wujud dalam pengiraan dan juga pengiktirafan hasil bagi keadaan rumit dan juga luar biasa. Biasanya adalah kontrak pembinaan jangka panjang ataupun transaksi build and hold. Ini melibatkan pengiktirafan hasil pada masa yang tidak tepat
ataupun tidak menepati objektif audit seperti pemaksaan cut-off dan kesempurnaan completeness. Wujudnya pertikaian antara pengurus dan juga juru audit terhadap hasil belanja dan untung yang boleh diiktiraf. Biasanya kesempurnaan ini berlaku apabila terdapatnya urusan berlaku pada masa itu tetapi ia melaporkan pada masa yang depan ataupun tahun depan. Dan yang ketiga adalah kesukaran dalam mengaudit transaksi dan juga baki akaun, di mana akaun yang sukar diaudit akan membawa masalah risiko yang wujud pada juru audit. Ini kerana terdapat banyak unsur anggaran, perakaunan dan juga pertikaian subjektiviti dalam menentukan nilai. Mungkin disebabkan oleh peruntukan modal ragu, mereka tidak pasti bahawa ini anggaran adalah tepat ataupun tidak. Dan yang seterusnya ialah salah nyata yang dikesan dalam audit lepas. Salah nyata yang berlaku dalam audit lepas boleh menjadi sebagai petunjuk bahawa risiko yang wujud adalah lebih tinggi. Juru audit pada masa ini boleh mempunyai rekod audit lepas untuk membolehkan mereka lebih mudah dalam mengesan potensi untuk berlaku salah nyata dalam kitaran hasil. Okey, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Penilaian risiko kawalan. Yang pertama ialah memahami dan mendokumentasikan risiko kawalan dalaman berdasarkan 5 pendekatan pengantungan berikut. Yang pertama ialah kawalan persekitaran, di mana tindakan, polisi dan prosedur yang mencerminkan sikap pengurusan atasan, pengarah dan pemilik entiti terhadap kawalan dalaman dan kepentingannya. Yang kedua ialah proses penilaian risiko entiti. Analisis risiko yang berkaitan dilakukan oleh pengurusan terhadap penyataan kewangan supaya ia mengikut kerangka perakaunan seperti GAAP dan IFRS. Pendekatan yang ketiga ialah prosedur pengawalan, di mana polisi dan prosedur yang ditetapkan oleh pengurusan perlulah memenuhi kehendak objektif entiti. Yang keempat ialah komunikasi dan sistem maklumat. Ia merupakan kaedah yang digunakan untuk memulakan, merekod, memproses dan melaporkan transaksi entiti dan menjaga accountability aset yang berkaitan. Dan yang terakhir ialah pemantauan kawalan terhadap proses hasil, di mana penilaian secara berterusan dan berkala dilakukan oleh pengurusan terhadap kualiti kawalan dalaman untuk menentukan sama ada aktiviti kawalan yang dijalankan adalah seperti yang ditetapkan dan diubah apabila perlu. Yang kedua ialah merancang dan melaksanakan ujian kawalan. Ia dilakukan dengan memeriksa proses perolehan organisasi secara sistematik bagi mengenal pasti proses yang relevan yang boleh digunakan. Selain itu, ia juga membantu mencegah, mengesan serta memperuntukkan salah nyataan material yang terdapat dalam penyataan kewangan. Dan ia juga memastikan kawalan dalam proses perolehan berfungsi dengan efektif. Yang ketiga ialah penilaian dan pendokumentasian risiko kawalan oleh juru audit, di mana juru audit perlulah mendokumentkan kedua-dua tahap kawalan yang dinilai dan memberikan kesimpulan terhadap kawalan tersebut. Tahap risiko kawalan dalaman tersebut boleh dinilai dengan menggunakan amount kuantitatif seperti low, medium dan high. Tata cara kawalan pihak pengurusan dan ujian kawalan substantif oleh juru audit. Ia merangkumi 4 perkara berikut. Yang pertama ialah penyataan, assertions. Kedua, kemungkinan salah nyataan, possible misstatement. Ketiga, tata cara kawalan, control procedure. Dan keempat ialah ujian kawalan, test of control. Tata cara kawalan dan ujian kawalan pertama melibatkan urus tenaga hasil. Seperti yang dinyatakan tadi, ia terbahagi kepada 4, iaitu kenyataan, kebarangkalian salah nyataan, tata cara kawalan dan ujian kawalan. Jadi kenyataan yang pertama ialah peristiwa, di mana salah nyataan yang boleh berlaku ialah penipuan jualan. Jualan direkodkan tapi barang atau perkhidmatan tidak diberikan lagi. Jadi tata cara kawalan yang boleh dilakukan dalam kenyataan ini ialah
melakukan penghasilkan tugas ataupun menetapkan syarat perdagangan. Ujian kawalan yang dilakukan ialah dengan melakukan pemerhatian serta penilaian terhadap penghasilkan tugas yang dijalankan. Kenyataan kedua ialah kesempurnaan. Kebarangkalian salah nyataan yang boleh berlaku ialah barang atau perkhidmatan telah diberikan tetapi hasil tidak lagi diperolehi. Jadi untuk mengawal salah nyataan ini, pihak pengurusan perlulah menyelaraskan dokumen urus niaga. Contoh dokumen yang boleh diselaraskan dalam urus niaga ini ialah dokumen penghantaran dan invoice jualan. Ujian kawalan yang dilakukan ialah dengan melakukan simakan harian terhadap urus niaga yang dilakukan. Kenyataan ketiga ialah ketepatan. Kebarangkalian salah nyataan yang boleh berlaku ialah hasil direkodkan pada nilai yang salah, sama ada terkurang ataupun terlebih. Jadi untuk mengawal salah nyataan ini, pihak pengurusan perlulah menetapkan harga rasmi terhadap barangan serta menetapkan syarat perdagangan. Ujian kawalan yang dilakukan dalam hal ini ialah dengan melakukan pemerhatian, penilaian serta ujian ke atas sampel. Kenyataan ketiga ialah pemaksaan di mana hasil direkodkan pada tempoh yang salah. Jadi untuk mengawal salah nyataan ini, semua dokumen penghantaran perlu dihantar kepada fangil perbelanjaan harian. Jadi ujian kawalan yang dilakukan bagi kenyataan ini ialah dengan membandingkan tarikh pada invoice dan dokumen penghantaran serta jurnal jualan. Dan kenyataan terakhir ialah pengkelasan, iaitu apabila urus niaga jualan tidak dikelaskan dengan betul. Jadi untuk mengawal ia daripada berlaku, pihak pengurusan perlulah menggunakan carta akaun dan kod yang sesuai bagi setiap item jualan yang berlainan. Ujian kawalan yang dilakukan ialah dengan menyemak semula jurnal jualan sama ada item tersebut dikelaskan dengan betul ataupun tidak. Seterusnya ialah tata cara kawalan dan ujian kawalan terhadap urus niaga tunai. Bagi urus niaga tunai, juru audit juga menggunakan metodologi yang sama seperti urus niaga hasil. Ini kerana tata cara kawalan dan ujian kawalan bagi urus niaga tunai dikembangkan daripada kerangka yang sama seperti urus niaga hasil. Tetapi sudah tentunya urus niaga tunai mempunyai objektifnya tersendiri. Jadi kenyataan yang pertama, peristiwa. Salah nyataan yang boleh berlaku ialah tunai telah direkodkan tetapi ia tidak diterima lagi. Tata cara kawalan yang perlu dilakukan ialah dengan melakukan penghasilan kerja. Ujian kawalan yang akan dilakukan ialah penilaian dan pemerhatian terhadap penghasilan kerja yang dijalankan. Kenyataan yang kedua ialah kesempurnaan. Salah nyataan yang barangkali boleh berlaku ialah tunai hilang sebelum ia direkodkan. Jadi pihak pengurusan perlulah mengesahkan semua penerimaan tunai dan juga menyediakan aliran tunai harian. Ujian kawalan yang akan dilakukan ialah pemerhatian terhadap prosedur penerimaan tunai tersebut. Kenyataan yang ketiga ialah ketepatan, di mana salah nyataan yang boleh berlaku ialah jumlah penerimaan tunai direkod pada amal yang salah sama ada terkurang ataupun terlebih catat. Jadi pihak pengurusan perlulah membuat laporan penerimaan harian serta menyenaraikan kawalan penerimaan tunai. Ujian kawalan yang akan dilakukan ialah dengan menyemak semula serta melakukan ujian terhadap perekodan yang dilakukan. Kenyataan yang keempat ialah pemaksaan, cut off. Salah nyataan yang boleh berlaku ialah tempoh penerimaan tunai telah disalah rekod. Jadi pihak pengurusan perlulah memastikan penerimaan tunai dilakukan secara harian. Ujian kawalan yang akan dilakukan ialah menyemak semula kawalan aplikasi program. Kenyataan yang terakhir ialah pengkelasan. Salah nyataan yang boleh berlaku ialah penerimaan tunai telah direkodkan ke dalam akaun yang salah.
Jadi pihak pengurusan perlulah memahami carta akaun serta fungsinya yang sebenar bagi mengelakkan kenyataan mereka tersebut daripada berlaku. Ujian kawalan yang akan dilakukan terhadap kenyataan ini ialah dengan mengesan senarai penerimaan tunai daripada jurnal yang betul. Tata cara kawalan pihak pengurusan dan ujian kawalan oleh juri audit terhadap urus niaga pulangan jualan dan peruntukan. Bagi sesetengah entiti, urus niaga ini tidak ditunjukkan sebagai amaun yang material dalam penyata kewangan mereka. Jadi, memorandum kredit digunakan bagi urus niaga pulangan jualan dan peruntukan. Dua kawalan penting terhadap penggunaan memorandum kredit ialah yang pertama, memerlukan kelulusan daripada individu lain selain daripada individu yang mengeluarkannya. Ujian kawalan yang boleh dilakukan ialah dengan melakukan segregasi tugas atau pengasingan tugas dengan betul, tak ada akses terhadap rekod pelanggan serta kuasa mengisyukan memorandum kredit tersebut. Dan yang kedua ialah transaksi pulangan jualan perlu disokong oleh dokumen bukti yang menunjukkan penerimaan semula barangan tersebut telah dilakukan. Hubungan penilaian risiko kawalan dan prosedur substantif oleh juri audit. Penilaian terhadap risiko kawalan yang dilakukan akan memberikan kesan kepada risiko perkesanan serta prosedur substantif yang dijalankan. Tujuan ujian substantif dilakukan oleh juri audit terhadap dokumen-dokumen sumber adalah untuk mengesan salah nyataan serta penipuan material yang terdapat ialah penyata kewangan. Antara dokumen yang terlibat dalam melakukan ujian substantif ialah item-item dalam imbangan duga, contohnya akaun belum terima serta peruntukan hutang ragu. Dan item-item dalam penyata pendapatan seperti belanja hutang lapuk, allowance dan pulangan jualan. Jika ujian dilakukan menunjukkan kadar risiko kesilapan dalam kawalan yang tinggi, risiko pengesanan pula perlu ditetapkan pada tahap yang rendah ataupun sebaliknya. Apabila risiko pengesanan berada di tahap yang rendah, ujian penyokongan diperlukan untuk mengesan penipuan dalam perakaunan. Manakala, jika risiko pengesanan berada di tahap yang tinggi, kawalan dalam syarikat adalah sangat cekap. Jadi, kurang prosedur substantif yang diperlukan dengan andaian risiko kawalan adalah rendah. Prosedur analitikal iaitu prosedur audit yang dirancang untuk mengesan salah catat yang material. Ia digunakan untuk memeriksa kewajaran keseluruhan akaun. Contoh akaun-akaun yang terlibat ialah akaun belum terima, akaun jualan, peruntukan hutang ragu, belanja hutang lapuk dan juga allowance dan pulangan jualan. Prosedur ini memberikan bukti dan maklumat yang mencukupi pada kos yang rendah. Ia juga berguna dalam pengauditan akaun belum terima dan akaun lain yang berkaitan sama ada dalam penilaian risiko atau pada peringkat penyiapan audit. Rekod merupakan prosedur-prosedur yang perlu dilakukan dalam prosedur analytical substantif. Yang pertama, juru audit perlu membandingkan peratus untung kasa dengan tahun sebelumnya dan juga membandingkan jualan secara bulanan. Jadi, kedua-dua prosedur ini mungkin berlaku terlebih atau terkurang catat dalam jualan dan juga akaun belum terima. Seterusnya ialah membandingkan pulangan dan allowance jualan sebagai peratusan kasa jualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini juga mungkin berlaku terlebih atau terkurang catat akaun pulangan jualan. Seterusnya ialah membandingkan baki pelanggan dengan jumlah yang dinyatakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini juga mungkin berlaku tersalah catat akaun belum terima dan penyata kewangan yang berkaitan. Membandingkan belanja hutang lapuk sebagai peratusan kasa jualan dengan tahun-tahun sebelumnya, kemungkinan berlaku tersalah catat di sini di mana akaun belum terima yang tidak dapat dikutip belum dikelaskan sebagai peruntukan hutang ragu. Seterusnya ialah membandingkan baki akaun belum terima yang tertunggak dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini mungkin berlaku terlebih atau terkurang catat peruntukan hutang ragu, belanja hutang lapuk dan juga akaun belum terima yang tidak wujud. Seterusnya, membandingkan peruntukan hutang ragu sebagai peratusan akaun belum terima dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, membandingkan hapus kira akaun belum terima yang tak dapat dikutip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, di kedua-dua prosedur ini mungkin berlaku terlebih atau terkurang catat peruntukan hutang ragu dan juga belanja hutang lapuk. Seterusnya, kita beralih kepada ujian substantif untuk transaksi hasil, baki akaun dan pendedahan.
Yang pertama ialah kesempurnaan. Juru audit perlu memastikan semua akaun belum terima telah dimasukkan dalam ledger subsidiary penghutang dagangan dan juga ledger am. Juru audit perlu berkebolehan untuk mengesan ketinggalan catatan. Di sini, juru audit perlu juga mengesan kekurangan penerimaan sama ada dari ledger subsidiary, akaun belum terima ataupun dari akaun ledger am. Juru audit juga perlu membandingkan jumlah daripada ledger subsidiary penghutang dan akaun kawalan penghutang ledger am. Jadi, jika entiti mempunyai sistem perakaunan yang mengandungi jumlah kawalan dan rekonsiliasi yang tepat, kesalahan sepatutnya dapat dikesan dan diperbetulkan oleh aktiviti kawalan yang relevan. Seterusnya ialah pemaksaan ataupun cut-off. Di sini, juru audit perlu memastikan sama ada semua hasil transaksi dan akaun berkaitan dengan akaun belum terima telah direkodkan dalam tempoh masa yang sesuai dan relevan. Juru audit perlu juga memperolehi jaminan yang mencukupi mengenai pemaksaan untuk jualan dengan menjalankan prosedur substantif. Ini ialah kerana pemotongan jualan biasanya diselaraskan dengan pemotongan inventory kerana penghantaran barang biasanya menunjukkan bahawa proses jualan itu telah selesai. Jadi, juru audit inginkan jaminan bahawa jika barang itu telah dihantar dalam tempoh semasa, transaksi jualan juga telah direkodkan, maka inventory juga telah dikeluarkan dari rekod perakaunan. Jika tiada pemotongan transaksi hasil yang betul, hasil dan akaun belum terima akan tersalah catat untuk tahun semasa dan juga tahun-tahun berikutnya. Kewujudan akaun belum terima merupakan salah satu penegasan yang penting kerana juru audit memerlukan jaminan bahawa baki akaun tidak terlebih nyata akibat kemasukan akaun rekaan dan juga jumlah pelanggan. Prosedur audit yang utama dalam menguji kewujudan akaun belum terima adalah pengesahan baki akaun pelanggan dan pemeriksaan penerimaan tunai. Jadi sekiranya pelanggan tidak memberi respon kepada permintaan pengesahan, prosedur audit mungkin perlu dilakukan. Kita beralih kepada hak dan obligasi. Juru audit perlu memastikan sama ada akaun belum terima entiti berada di bawah milik kuasa entiti itu sendiri. Akaun belum terima yang telah dijual tidak boleh dimasukkan dalam penyata kewangan entiti. Jadinya untuk kebanyakan kes, ini tidak menimbulkan masalah kerana entiti memiliki semua akaun belum terimanya. Namun dalam beberapa keadaan, entiti boleh menjual akaun belum terima. Juru audit boleh mengesan perkara ini dengan menyemak pengesahan bank dan juga penerimaan tunai daripada pembayaran oleh organisasi-organisasi yang membeli akaun belum terima tersebut. Klasifikasi dan kemudafahaman. Isu utama yang berkaitan dengan klasifikasi dan kemudafahaman ialah yang pertama ialah mengenal pasti dan mengklasifikasi semula sebarang kredit yang dianggap material yang terkandung dalam akaun belum terima. Dalam kebanyakan entiti, apabila pelanggan membayar terlebih dahulu, jumlah tersebut akan dikreditkan di akaun belum terima pelanggan. Juru audit perlu menentukan jika amount itu adalah material, perlu dikelaskan sebagai deposit ataupun liability lain. Yang kedua ialah juru audit perlu mengasingkan akaun belum terima yang semasa dan bukan semasa. Dan yang ketiga ialah juru audit perlu memastikan bahawa akaun belum terima yang berbeza telah diklasifikasikan secara betul. Untuk penilaian dan pengalokasian, juru audit perlu memastikan jumlah sebenar yang boleh dikutip dari akaun boleh realis dan juga perlu menentukan bahawa peruntukan bagi hutang ragu dan perbelanjaan hutang lapuk itu dinyatakan secara relevan dan munasabah. Peruntukan hutang ragu dipengaruhi oleh faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor dalaman meliputi pemberian kredit dan juga polisi kutipan cukai, manakala faktor luaran meliputi keadaan ekonomi, industri, kekukuhan keuangan bagi pelanggan dalam sesebuah entiti. Yang terakhir sekali ialah penyataan persembahan dan pendedahan lain-lain. Pendedahan adalah penting untuk akaun belum terima dan akaun-akaun yang terlibat. Juru audit perlu memastikan semua pendedahan adalah berdasarkan piawaian perakaunan dan keperluan atas syarikat. Kebanyakan firma perakaunan akan menggunakan sejenis narasi mak laporan penyata kewangan
untuk memastikan semua pendedahan yang relevan disediakan bagi setiap akaun. Contoh item pendedahan untuk proses hasil dan akaun-akaun berkaitan ialah asas pengiktirafan hasil, kontrak jualan jangka panjang dan hasil yang iktiraf di bawah kaedah peratusan penyelesaian. Ujian substantif untuk transaksi. Dakwaan yang pertama ialah kewujudan. Objektifnya ialah untuk memastikan semua hasil dan transaksi resit tunai dan peristiwa yang telah direkodkan telah berlaku dan berkaitan dengan entiti. Tata cara yang terlibat dalam dakwaan kewujudan ini ialah pengesahan, dokumentasi dan juga pertanyaan. Yang kedua ialah kesempurnaan. Objektifnya ialah untuk memastikan semua urus niaga dan transaksi penerimaan tunai dan peristiwa yang sepatutnya telah direkodkan. Tata cara yang terlibat ialah dokumentasi dan juga pemeriksaan fizikal. Yang ketiga ialah pengukuran. Objektifnya ialah untuk memastikan semua amaun dan data lain yang berkaitan dengan pendapatan tercatat dan transaksi dan peristiwa penerimaan tunai telah direkodkan dengan sewajarnya. Tata cara yang terlibat ialah pemeriksaan fizikal, pengesahan, dokumentasi dan pelaksanaan semula. Yang keempat ialah pemaksaan. Objektifnya ialah untuk memastikan semua urus niaga dan urus niaga tunai dan peristiwa telah direkodkan dalam tempoh perakaunan yang betul. Tata cara yang terlibat ialah pemeriksaan fizikal dan pelaksanaan semula. Akhir sekali ialah klasifikasi. Ia adalah untuk memastikan semua urus niaga dan urus niaga tunai dan peristiwa telah direkodkan dalam akaun yang sepatutnya. Tata cara yang terlibat juga pemeriksaan fizikal dan pelaksanaan semula. Ujian substantif untuk baki akaun. Yang pertama ialah kewujudan. Objektifnya ialah untuk memastikan akaun belum terima yang dicatatkan dan baki yang berkaitan itu wujud. Tata cara yang terlibat ialah pengesahan dan dokumentasi. Yang kedua ialah hak dan kewajipan. Objektifnya ialah untuk memastikan entiti memegang atau mengawal hak kepada akaun yang akan diterima. Tata cara yang terlibat ialah pertanyaan dan juga pengesahan. Yang ketiga ialah kesempurnaan. Objektifnya ialah untuk memastikan semua akaun belum terima yang sepatutnya telah direkodkan. Tata cara yang terlibat ialah pemeriksaan fizikal. Dan yang terakhir ialah penilaian dan peruntukan. Objektifnya ialah untuk memastikan akaun belum terima dan akaun yang berkaitan dimasukkan ke dalam penyata kewangan pada jumlah yang sesuai dan apa-apa penyesuaian penilaian atau peruntukan yang terhasil dicatatkan dengan sewajarnya. Jadi, tata cara yang terlibat untuk dakwaan penilaian dan peruntukan ini ialah pelaksanaan semula. Jenis-jenis pengesahan akaun belum terima. Yang pertama ialah pengesahan positif, iaitu komunikasi yang ditujukan kepada penghutang meminta untuk mengesahkan sama ada baki yang dinyatakan itu betul. Dalam pengesahan positif ini, pihak ketiga perlu memberikan maklum balas terhadap maklumat yang diterima. Ia juga mengkehendaki pihak ketiga memberi maklum balas kepada juruaudit sama ada maklumat itu salah ataupun betul. Juruaudit memberi surat pengesahan kepada pihak ketiga yang terpilih yang selalunya mempunyai baki akaun yang besar dan risiko kawalan yang dinilai tinggi. Contoh pengesahan positif ialah borang pengesahan kosong di mana borang tersebut tidak menyatakan amaun tetapi mengkehendaki penerima untuk mengisi jumlah atau maklumat lain. Pengesahan positif ini juga lebih dipercayai daripada pengesahan negatif kerana juruaudit boleh membuat prosedur lanjutan jika sekiranya penghutang tidak memberikan respons. Yang kedua ialah pengesahan negatif, iaitu komunikasi yang ditujukan kepada penghutang tetapi meminta respon hanya apabila penghutang tidak bersetuju dengan jumlah yang dinyatakan. Pihak ketiga hanya dikehendaki memberikan maklum balas terhadap maklumat yang salah. Dan juga ia mengkehendaki pihak ketiga memberi maklum balas hanya jika mereka tidak setuju dengan maklumat yang diberi. Seterusnya, memberi surat pengesahan kepada pihak ketiga yang mempunyai baki akaun rendah dan risiko kawalan yang dinilai rendah.
Untuk pengesahan negatif, kegagalan penghutang untuk memberi respon dikira sebagai respon yang benar walaupun penghutang berkemungkinan mengabaikan permintaan pengesahan tersebut. Antara audit yang menggunakan pengesahan negatif ialah audit hospital, kedai jualan runcit dan juga bank. Seterusnya ialah masa pengesahan ataupun timing. Pengesahan akaun belum terima dibuat selepas tempoh berakhirnya suatu tempoh perakaunan. Tujuannya ialah untuk memaksimumkan kadar maklum balas. Bukti yang paling dipercayai daripada pengesahan diperoleh apabila ia dihantar sedekat mungkin dengan tarikh kunci kira-kira. Ini adalah kerana apabila pengesahan itu diperoleh tarikh yang paling dekat dengan tarikh kunci kira-kira, ia membolehkan juru audit untuk terus menyemak baki akaun belum terima dalam penyata keuangan tanpa membuat kesimpulan tentang transaksi yang dilakukan di antara tarikh pengesahan dan tarikh kunci kira-kira. Dalam menjalankan prosedur pengesahan ini, juru audit perlu mengekalkan kawalan ke atas 3 komponen, iaitu pemilihan proses, penyediaan dan penghantaran pengesahan, maklum balas permintaan pengesahan tersebut. Mengekalkan kawalan ke atas pengesahan akaun belum terima. Apakah tujuannya? Tujuannya ialah meminimumkan kebarangkalian berlakunya bias pada komunikasi secara langsung disebabkan perubahan kepada pengesahan belum terima oleh entiti. Kawalan juru audit perlu hantar surat pengesahan tanpa menggunakan kemudahan entiti yang diaudit. Penghantaran surat secara langsung dari pejabat juru audit adalah kawalan terbaik. Bagi memastikan surat pengesahan tidak dapat dipulangkan kepada juru audit, surat pengesahan perlu menggunakan sampul di mana alamat juru audit tertera sebagai alamat permulaan surat tersebut. Sampul yang digunakan oleh pelanggan bagi tujuan maklum balas pengesahan perlu dialamatkan ke firma audit tersebut. Dalam mengekalkan rekod pengesahan secara pos dan maklum balas yang diterima, sekiranya pengesahan positif digunakan, selalunya juru audit akan menghantar surat pengesahan kali kedua dan ketiga kepada pelanggan yang tidak memberi maklum balas. Pelanggan mungkin akan memberi maklum balas dengan media elektronik, seperti mesin fax. Juru audit perlu memastikan kesahihan sumber tersebut. Sebagai contoh, maklum balas daripada mesin fax boleh disahkan dengan menelefon responden tersebut. Apakah perbezaan pemaksaan? Setiap pengecualian pengesahan perbezaan antara baki pada rekod dan baki yang disahkan pelanggan perlu diseletek oleh juru audit. Pengecualian ini berlaku disebabkan oleh perbezaan pemaksaan. Perkara ini terjadi disebabkan kelewatan transaksi, perekodan oleh entiti atau rekod oleh pelanggan. Contohnya, entiti menghantar barang kepada pelanggan pada tarikh akhir tempoh perakaunan dan merekodnya sebagai jualan tempoh masa. Pelanggan pula mungkin merekodnya sebagai belian tempoh akan datang. Ini yang menjadikan perbezaan pemaksaan. Dalam prosedur alternatif, langkah pertama ialah pemeriksaan penerimaan tunai selanjutnya. Lepas itu adalah pemeriksaan pesanan pelanggan, dokumen penghantaran dan invoice jualan salinan, dan pemeriksaan lain-lain pendapatan. Dalam pemeriksaan terhadap penerimaan tunai, periksa ledger subsidiary ABT bagi pembayaran terhadap invoice jualan spesifik termasuk baki ABT tertunggak pada tarikh pengesahan.
Kawalan kuat dalam perekotan penerimaan tunai. Prosedur berhenti setakat ini. Kawalan lemah dalam perekotan penerimaan tunai. Lanjutkan ujian sehingga ke ledger subsidiari pembayaran kepada jurnal penerimaan tunai dan penyata bank. Sekiranya pelanggan sudah membayar barang itu, juruaudit telah mempunyai bukti terhadap APT tersebut. Dalam pemeriksaan terhadap pesanan pelanggan, dokumen berhantaran dan salinan invoice jualan. Sekiranya pelanggan belum bayar, juruaudit boleh memeriksa dokumen sokongan terhadap transaksi jualan tersebut. Contohnya, dokumen adalah pesanan pelanggan, dokumen penghantaran dan salinan invoice jualan. Sekiranya dokumen menunjukkan pelanggan telah memesan dan barang itu telah dihantar, maka juruaudit telah mempunyai baki tersebut terhadap APT tersebut. Manakala dalam pemeriksaan dokumen yang lain merupakan alternatif terakhir bagi mendapatkan bukti yang mencukupi terhadap kewujudan APT tersebut. Dalam menilai penemuan audit akaun belum terima dan akaun yang berkaitan, apabila juruaudit telah selesai merancang strategi substantif kemungkinan salah nyata APT ditentukan dengan menggunakan sama ada teknik persembalan statistikal atau bukan statistikal. Kemungkinan salah nyata dibandingkan dengan tolerable misstatements. Jika kemungkinan salah nyata tolerable misstatements sama dengan juruaudit boleh terima akaun tersebut sebagai telah disahkan dengan munasabah, reasonably or fairly stated. Juruaudit juga belum menganalisis salah nyata yang telah dijumpai melalui strategi substantif. Kesimpulannya, keputusan terakhir mengenai APT dan akaun lain yang berkaitan adalah berdasarkan kepada bukti yang mencukupi yang telah diperoleh melalui prosedur substantif yang diterima dan telah dijalankan.